Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada Tujuan Santu akan membincangkan tentang apakah itu falsafah. Falsafah merupakan satu perkataan yang memberikan pelbagai maksud mengikut individu yang mendalami ilmu tentangnya. Dalam bahasa Yunani Purba, falsafah berasal daripada perkataan philosophia, iaitu philo yang membawa maksud cinta, manakala sophia bermaksud kebijaksanaan. Falsafah bermaksud sesuatu ilmu yang berdasarkan kepada makna sebenar sesuatu perkara sehingga jelas akan makna serta tujuannya. Ahli falsafah pula bermaksud orang yang berbakti yang mana menjadi bijak dalam banyak perkara. Dengan itu, marilah kita sama-sama lihat ciri-ciri yang terdapat pada ahli falsafah. Yang pertama, cuba untuk hidup dan mati dengan baik. Yang kedua, membangunkan kemahiran yang khusus. Yang ketiga, menjadi pakar dalam banyak perkara. Yang terakhir, pandai mengekalkan rasa yang penting atau sebaliknya. Bukan itu sahaja, ahli falsafah juga ada menyebut tentang perkara yang menunjukkan seseorang itu tidak begitu bijak, iaitu tidak bertanya soalan yang besar, terdedah dengan kesilapan akal yang biasa, kecelaruan mental, mempunyai idea untuk menceritakan tentang sesuatu yang membuatkan mereka gembira, serta menjadi panik dan hilang perspektif. Oke, baiklah. Kita teruskan kepada poin yang pertama, yaitu tidak bertanya soalan besar. Terdapat banyak persoalan besar di sekeliling kita, seperti apakah itu arti kehidupan, pekerjaan untuk apa, dan bagaimana masyarakat harus disusun. Persoalan falsafah, apakah makna hidup, mempunyai makna yang berbeza bagi setiap orang. Kekaburan pertanyaan ini terwujud dalam perkataan makna yang menyebabkan persoalan ini boleh ditaksir dengan pelbagai cara. Umpamanya, apakah punca hidup? Yang kedua, apakah sifatnya hidup dan sifat alam semesta kita? Yang ketiga, apakah maksudnya hidup? Yang keempat, apakah yang bernilai dalam hidup kita? Yang kelima, apakah tujuan hidup ataupun tujuan dalam kehidupan seseorang? Soalan-soalan ini telah menimbulkan pelbagai jawapan yang bertentangan serta perdebatan dari teori-teori saintifik ke teori-teori falsafah, teologi, dan penjelasan-penjelasan rohania. Kebanyakan kita menghiburkan mereka dari semasa ke semasa, tetapi kita putus asa untuk menjawabnya. Ahli falsafah adalah orang yang tidak takut untuk bertanya. Mereka menyadari bahwa soalan-soalan ini sentiasa boleh dipecahkan kepada bahagian-bahagian yang lebih mudah diurus, dan satu-satunya perkara benar-benar berlagak adalah berfikir bahwa seseorang itu adalah lebih daripada menimbulkan pertanyaan besar yang kedengaran sekali naif. Perkara yang kedua adalah tentang common sense. Pendapat umum mengatakan common sense adalah perkara yang munasabah ataupun masuk akal dalam pemikiran masyarakat. Dalam masyarakat, kita akan terdedah dengan kesilapan berfikir kerana telah menjadi kebiasaan kepada kita untuk bersetuju dengan pemikiran orang ramai. Kesannya, kadang-kadang kita terdedah dengan pemikiran yang salah kerana menganggap apa yang difikirkan oleh orang ramai itu adalah benar, namun berbeza hakikatnya dengan pemikiran falsafah yang sebenar. Saya akan teruskan dengan isi yang ketiga, iaitu kecelaruan mental. Kecelaruan mental merupakan perubahan psikologi yang tidak normal. Ia merangkumi perubahan pada pemikiran dan persepsi disebabkan oleh gangguan ketidakseimbangan otak. Hal ini menyebabkan dalam situasi tertentu, kita kurang bijak untuk mengetahui apa yang terlintas dalam pemikiran. Sebagai contoh, sesetengah orang yang kita jumpa dianggap menjengkelkan dan kadang-kadang tidak mampu untuk mengawal amarah tanpa mengetahui alasannya. Seterusnya menyebabkan emosi yang kurang stabil dan akan memberi impak yang negatif kepada kepribadian individu itu sendiri. Oleh itu, kita mesti mengenali diri sendiri kerana falsafah sangat komited kepada pengetahuan diri yang mendalam. Sebagaimana kata-kata daripada seorang ahli falsafah yang terulung dan terawal, iaitu Socrates, adalah kenali diri anda.
Terdapat pelbagai perkara yang dapat disimpulkan daripada perbincangan ini. Antaranya ialah yang pertama, ahli falsafah menggunakan kebijaksanaan mereka dalam meningkatkan kemahiran sesuatu perkara. Yang kedua, ahli falsafah tidak takut untuk bertanyakan soalan seperti apa erti kehidupan, tentang bidang pekerjaan dan bagaimana cara untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Yang ketiga, pemikiran ahli falsafah berbeza pendapat dengan masyarakat walaupun perkara yang dimaksudkan itu munasabah. Yang keempat dan yang terakhir, mereka akan berfikir secara lebih terperinci dan luar biasa dalam pelbagai aspek. Sekian sahaja daripada saya dan ahli kumpulan. Terima kasih.